السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إلى شدة يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, malam ini dapat kita sambung ada hadis melalui kitab Syarh Hadis Al-Wafi. Itu hadis 40. Kita masih lagi bincang hadis yang ke-30, iaitu batasan-batasan Allah dan perkara-perkara yang diharamkannya. Jadi kita berhenti kepada muka surat 401. Nombor 5, iaitu larangan terhadap banyak menyelidik ataupun mencari-cari dan bertanya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanyakan yakni kepada Nabi kita Muhammad SAW perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 101. Justru itu hadis dalam bab ini kekal bersifat umum, sebab kepada larangan tersebut adalah kerana banyak bertanya dan menyelidik tanpa adanya keperluan. Kepada demikian mengandungi unsur-unsur pencarian sesuatu yang mendalam sifatnya di dalam agama yang tidak disuruh oleh syariat, dan perbuatan berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara sehingga melewati batasannya. Jadi ini bahagian yang seterusnya berdasarkan kepada hadisnya juga yang Nabi sebut pada tabhasu anha. Ujung hadis itu Nabi sebut pada tabhasu anha, maka janganlah kamu mencari-cari akan hukumnya. Setelah mana Allah Ta'ala tidak sebut beberapa perkara, ataupun disebut di sini Allah Ta'ala mendiamkan beberapa perkara daripada segi hukum halal dan haram ataupun hukum perintah dan larangan sebagai satu rahmat kepada umat, kepada kita semua. Di situ bukan bermakna Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lupa, tapi Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kita. Lalu Nabi kita pesan kepada kita supaya jangan pula kita ni cuba mencari-cari hukum tersebut. Jadi dalam huraian ini penulis membawa satu ayat Al-Quran, iaitu Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Ayat ini turun pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, dan kalau kita baca di awal huraian itu, ia lebih khusus larangan ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum sewaktu di mana wahyu sedang diturunkan oleh Allah SWT. Masa wahyu sedang turun tu, Allah Ta'ala laranglah
Ini sebagai salah satu daripada adab bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya perintah dan larangan yang sedang turun melalui wahyu Allah Ta'ala itu, maknanya Allah Ta'ala seolah-olah memberitahu kepada para sahabat Nabi kita SAW, jangan duduk logak lah, jangan duduk gopoh, jangan duduk gaduh. Allah Ta'ala akan bawa turun satu persatu tentang hukum halal, hukum haram, perintah dan larangan. Jadi sabarlah, maknanya jangan tercepat tanya. Sebab Allah Ta'ala kata, kalau kamu banyak sangat tanya, in tubdalakum, jika sekiranya diterangkan kepada kamu, tak suku, ianya boleh menyusahkan kamu. Maknanya mungkin boleh menambahkan lagi bebanan kepada kamu. Itu berlaku pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat dia patuh kepada perintah Allah ini, maka mereka tidak banyak bertanya lah. Jadi penulis kitab juga menyebut di bawah ini yang kita baca tadi, hukum ini ataupun arahan ini kekallah. Semua bezanya kita berada bukan zaman turun wahyu. Sekarang ini bukan turun wahyu. Adakah disebabkan larangan bertanya itu maka kita pun tak ditanya sikap aku? Tidak, boleh bertanya. Cuma dia kata bezanya di sini, pertanyaan itu tidaklah mempunyai unsur-unsur yang bercanggah dengan syariat ataupun benda yang tidak ada faedah. Jangan tanya benda yang tidak ada faedah ataupun perkara itu mendatangkan mudarat. Tapi kalau benda itu mendatangkan manfaat, menambahkan ilmu, maka sangat digalakkan dalam agama kita. Dia kena faham secara umum lah. Kalau kita faham direct ayat tu pula, tak ditanya. Sampai gitu ngaji kok Nabi dulu. Kata gini, pasal saya fikir orang kafir saja dia orang nyanyi. Betul lah. Dia lepas ayat tu Allah Ta'ala cerita lah. Lepas ayat tu Allah Ta'ala cerita dulu bagaimana ya, ayat selepas ya ayyuhallazina amanu an la tas'alu an asya'a in tubdalakum. Ni ayat 101. Ayat 02 tu Allah Ta'ala cerita disebabkan banyak sangat mereka tu bertanya. Maka banyaklah perintah Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala bagi, larangan Allah Ta'ala bagi. Tapi disebabkan mereka tu sombong, angkuh, mereka tak buat. Bukan setakat tak buat, mereka menentang, mereka lawan, maka mereka berada dalam keingkaran dan sentiasa kufur kepada Allah SWT. Maknanya mereka dengar lah. Mereka dengar lah. Jadi nak cerita di sini bagaimana jika kita tutup itu pertanyaan ini menjadi masalah pula. Sebab berlaku pada zaman Nabi kita SAW, satu hadis panjang juga ada ini, berlaku di kalangan beberapa orang sahabat. Dia berjalan musafir lah, sampai satu tempat, seorang daripada kawan dia tu kena batu di kepala, kena batu. Jadi berdarah lah, luka berdarah. Dia tidur malam tu, tiba-tiba yang kena batu sana. Wallahu a'lam, kitanya terkena batu. Fa asaba rajulan minna hajar. Dia kata telah terkena salah seorang daripada lelaki di kalangan kami itu batu. Kena batu, terkena batu. Wallahu a'lam. Fasyajjahu, lalu luka fi ra'sihi, di kepalanya. Summah talama, kemudian malam dia tidur tu dia mimpi lah, maknanya dia berjunub lah. Maka kalau berjunub ni kena mandi junub kan. Fasa'ala ashabahu, lalu dia tanya sahabat, kawan-kawan dia sana. Faqala hal tajiduna li rukhsatan bitayammum. Dia kata adakah peluang untuk aku ni rukhsah, kelonggaran untuk aku bertayamum? Dia tanya sahabat, saya dia lah dari jalan ni. Faqalu, lalu
Puak-puak dia pun jawab ramai-ramai ni, ma najidu laka rukhsatan. Tak ada rukhsah dia. Wa anta taqdiru 'ala al-ma', boleh mampu guna air. Dia suruh mandi. Jadi dia kata tak ada rukhsah bagi mu kena mandi. Faghtasala famata. Kemudian si bertanya sana, mandi dulu. Kemudian mati. Mungkin waktu ni musim sejuk, okey. Cuaca waktu ni musim sejuk. Kalau di sebelah utara tanah Arab tu ditabuk kapun Taimah. Kalau musim sejuk memang sejuk. Di Madinah sendiri pun sejuk. Mandi dalam keadaan dia luka, maknanya memudaratkan dia, membahayakan dia. Jadi disebabkan itu famata, takdir Allah Ta'ala mati. Falamma qadima 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara bizalik. Kemudian bila dia balik jumpa dengan Nabi, rombongan jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cerita benda yang berlaku tadi. Dia cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, qatalahumullah. Puak-puak ni telah bunuh sayang dia, dan Nabi maknanya beri amaran lah, moga-moga Allah Ta'ala bunuh mereka. Maknanya Nabi kita SAW marah, kerjamu tu tidak betul. Maknanya ala sa'alu Islam ya'lamu. Nabi kata apa tak tanya orang tahu, kena mu tak tahu. Maknanya kena bertanya. Kalau tak tahu kena bertanya. Nabi bersebut fa innama syifa'ul 'ayyi as-su'al. Nabi kata maka sesungguhnya penawar kebodohan itu bertanya. Penawar ubat bagi sifat bodoh ataupun sifat tak tahu itu kena tanya. Innama kana yakfihi an yatayammam. Nabi kata cukup dia bertanya. Oh yang asal kemudian dia balut situ, dia letak tempat luka sana. Ya. Ala jurhi khirqatan summa yamsah 'alaiha wa yaghsil sa'ira jasadi. Maknanya dia boleh mandi bahagian-bahagian tidak luka, tapi tempat tu dia boleh tutup balut. Kemudian dia boleh sapu, dia panggil sapu atas balutan. Kemudian dia boleh bertayamum. Kalau mengikut mazhab Syafi'i kita, tayamum di tempat yang luka sana. Kalau mengikut mazhab Syafi'i dia tak boleh tayamum dah. Maknanya boleh tayamum. Jadi di situ maknanya berlaku kemudaratan disebabkan dia buat fatwa tanpa ilmu. Tak tanya orang dulu. Ada keadaan tak tahu, dia kata tak ada apa ni rukhsah, tak ada apa ni kelonggaran bagimu, kena mandi. Mana kalau tu mandi siaplah kalau tu. Maka Nabi pesan sini kena tanya. Jadi kalau berdasarkan kepada ayat yang kita baca dalam kitab ni, tidak boleh tanya. Itu maknanya pertanyaan yang boleh apa ni merosotkan kita, ataupun yang tidak bermanfaat, ataupun yang berlebih-lebihan, ataupun yang melampaui batas, ataupun dengan tujuan untuk mengejek dan sebagainya, untuk menghina, merendah-rendahkan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Zaruni ma taraktukum fa inna ma uhlika alladhina min qablikum kathratu masaili mukhtilafihim ala anbiya'ihim." Maksudnya, kamu biarkanlah aku dengan apa yang telah aku tinggalkan untuk kamu. Nabi kata, maknanya cukup dengan apa aku tinggal kepada kamu daripada segi syariat, perintah dan larangan. Cukup dah. Nabi kata, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnah Rasul. Cukup dah dengan Nabi tinggal kitab Allah, Quran, hadis untuk kita beramal. Kemudian kerana fa inna ma ulika alladziina min qablikum, kerana sesungguhnya mereka yang sebelum kamu telah binasa disebabkan banyaknya pertanyaan dan pertelingkahan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Itu makna disebabkan banyak sangat ada tanya. Jadi kau tidak nak buat, bukan tanya untuk buat, tanya untuk terus buat lah. Supaya apa ni, budak sekolah lah kan. Cikgu kata buat kerja sekolah ni, cuti-cuti ni dah buat kerja sekolah muka surat 30. Contohnya cikgu kata lah, buat A, B, D ya.
Cikgu ayat dia. Ada orang mula Nabi tanya, cikgu muka surat 30 si tu buat ke tak? Cikgu pun beda. Si kena buat je kok. Jadi kau 6 pun ada. Patutnya tiga je kena. Kita tanya soalan. Cikgu pun kata buat je kok si. Kalau orang yang pula memang pula tanya, muka surat 30, 31 buat ke tak 32? Cikgu pun tengok pula. Rasa kena buat juga korbannya. Kalau dia tak tanya, pakai terima, cikgu tidak keselamat dah. Gitulah contoh. Yakni janganlah kamu bertanya-tanya tanpa perlu. Kalau tak perlu tak payah tanya. Sabda Rasulullah SAW, halakal mutanatti'una. Satu hadis lagi. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Kalau dalam kitab hadis kita tengok qala salasan, Nabi sebut 3 kali halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Nabi sebut 3 kali sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maksudnya binasalah orang-orang yang menyelidik sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Halakah ni binasa. Binasa maknanya matilah, binasalah, punahlah, rosaklah, gitulah. Punah, apa ni, rosak, binasa. Halakah juga memberi maksud mati, hancur. Mutanatti'un orang yang suka menyelidik sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Apa nama ni, dalam kitab dia sebut al-mutasyaddidun fi umurihim ad-diniyah wad-dunyawiyah. Orang yang jenis melampau-lampau dalam urusan agama dan dunia dia. Berdoa lah ni, berdoa. Apa nama ni, sama ada pada segi aqwalihim, percakapan mereka, tutur kata mereka, atau af'alihim, ataupun perbuatan mereka. Kali belakang. Jadi Nabi sebut 3 kali ni. Apa ni, ada orang kata Nabi sebut ni dalam bentuk perkhabaran ataupun dalam bentuk doa. Ada setengah pendapat kata Nabi doa ni. Soal Nabi doa, binasalah, hancurlah orang-orang jenis berdoa dalam bab agama dan juga dalam kehidupan dia, melampau-lampau dalam kehidupan dia. Setengah pendapat kata ni satu perkhabaran. Maknanya Nabi nak cerita kalau orang jenis buat kerja lebih-lebih ni, berdoa-doa ni dalam bab agama dan sebagainya, boleh menyebabkan berlakunya kehancuran atas diri dia. Mereka adalah orang yang sentiasa mengabadi perbezaan yang jauh, termasuk dalam semua perkara, dalam perkara agama dan juga dalam perkara dunia. Ada contoh zaman Nabi banyak dah di kalangan sahabat yang kita pernah dengar dalam sirah, peristiwa sahabat-sahabat yang membuat amal ataupun ibadat di luar kemampuan. Contohnya pada suatu hari Nabi duduk berkhutbah, ada seorang sahabat tu duduk diri cacat tengah panah. Dia diri cacat panah pada diri pula. Nabi tanya, apa duduk diri cacat? Hok mari ramai-ramai rakyat, dia bernazar, ya Rasulullah, dia nak duduk tengah panah. Gitu. Terus dia nak berdiri tengah panah, kalau dia tak boleh duduk. Nabi kata tak boleh. Itu satu benda yang dilarang dalam agama. Kamu kena duduk, cari tempat teduh, duduk molek, rehat molek. Tak boleh. Menyeksa diri tak boleh. Kemudian ada juga yang pergi berjumpa dengan isteri Nabi, bertanya kepada isteri Nabi, lagu mana ke ibadat Nabi, lagu mana ke puasa Nabi, ibadat Nabi dan sebagainya. Kemudian dia pun beroyak pula apa, isteri Nabi dia kata, aku ni nak semaya tak saya tidur malam. Gitu sekali. Kemudian seorang lagi kata, aku nak puasa tak saya buka-buka.
seorang lagi pula aku tak sipin ni. Nabi kata semua tu tidak betul lah. Apabila dia menyusahkan diri sendiri, tak betul. Nabi kata aku sendiri ni, aku bangun semaya dan aku tidur, aku puasa dan aku buka, aku bernikah kahwin. Nabi kita SAW. Sebaik-baiknya apa yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang terbaiknya itu yang disebut oleh Nabi kita khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu pertengahan. Jangan berlebih-lebihan dan jangan berdoa. Contohnya dalam bab ambil air sembahyang, ada orang yang melampau-lampau kan dalam bab ambil sembahyang, sehingga disunatkan 3 kali ataupun 5 kali dalam bilangan ganjil kan. Tapi siapa dia berkali-kali, siapa merah muka, siapa berair hidung, itu semua itu termasuk dalam yang disebut oleh Nabi kita mutanattihun. Al-mutanattihun. Ibnu Abbas, diceritakan Ibnu Abbas kalau dia ambil sembahyang ada setitik je ayat tak. Para sahabat cerita Ibnu Abbas ambil ayat sembahyang, dia kata setitik gitu je ayat tak. Kata ambil ke mana dah. Dia ambil ayat sembahyang dekat mana tidak titik. Kita agak bu tak kira siapa lah. Ambil sendiri pun selagi tidak bu tak puas hati dah. Bu. Nak suruh rata orang. Dia ambil lah ke mana. Sebab tak ada orang buat ambil sembahyang tu sebotol air mineral 500 dah. 500 ml tu cukup untuk ambil air sembahyang. Maknanya mudah lah. Agama ni mudah dan tidak menyusahkan dan tidak memberatkan. Tapi kalau jadi payah kita, apabila kita belajar banyak kita belajar, kau payah nak beramal. Sebelum nak ambil sembahyang tu pun bukan main dah. Sebelum nak bersilap dah. Duk cleaning apa nama ni batas pahit dia dah. Pergi mari. Dah setengah tu lepas siap pun pergi pula. Lepas siap pergi pula. Sebenarnya kerja syaitan. Kerja syaitan. Dia goda syaitan ni sama ada dia goda suruh kita buat jahat ataupun dia suruh kita buat baik tapi tak betul. Buat baik tapi tak betul. Mana kalau dia goda kita suruh buat jahat tu sama telah dapat dosa. Tapi kalau dia goda kita suruh buat baik kemudian tak betul, dosa juga. Dia kata ambil sembahyang. Apa nama ni tak padan lagi tu 3 kali tu. Tak rata lagi. Ada lagi nampak sikit ada kita puas ada. Nak suruh rata, sebenarnya niat kita nak suruh sempurna. Tapi sudah jadi tanatong dipanggil doa. Melampau-lampau. Kalau kita puas hati gitu, kita minta ampun Allah SWT. Dia kena ada keyakinannya. Kita kena yakin bahawa kita sapu kita basuh tadi apa nama ni sempurna. Dan kadang-kadang sebab kita mengaji itu tidak berapa jeliga ada juga. Orang panggil tak habis. Tak habis. Kalau boleh kita tak apa mengaji banyak kali pun. Kalau ada orang mari baca kitab fiqh mengadap. Acak kali pun tak apa. Kadang-kadang dia selit situ. Dalam kitab tu benda-benda yang kita pernah lalui tapi mungkin masa kita duduk dengar kita ngantuk. Ataupun kita terlepas pandai dah. Tidak semua kita dengar. Maka kita mari dengar pula tu mungkin boleh memperbaiki lagi ilmu kita gitu. Kita ngadap sama-sama tu memberi kesan yang baik supaya amalan kita sana lebih baik. Kadang-kadang penerimaan ilmu kita terhadap salah satu perkara itu menyebabkan amalan kita pun jadi tidak berapa nak betul. Supaya juga masa kita at-tahiyyat tu buat akak jari dia kan. Setengah tu dia pakai 3 kan. Kalau kita semayang ramai-ramai kan, kita tengok sehari bila dia at-tahiyyat gitu je buat akak dah. Tanpa ilmu tak belajar apa akak sebenarnya. Masa tu bahaya tu. Pandai tengok pula kat orang lain bukan akak dia geruk nyanyak-nyanyak kiri kanan hasil dah kerja ada. Nak tanya ustaz
ustaz kau nak tanya orang ngajar, malu ke dia. Baik tanya. Kalau kita buat dengan ilmu, puas hati. Ni kita buat dalam keadaan jahil. Sebab apa? Buat sebab saya boleh buat. Tak boleh. Gitu lah. Dan banyak lagi dalam kehidupan kita. Contohnya dalam makan, dalam minum. Bab makan tak ada berlebihan. Dalam bab orang panggil kitab tasawuf dia sebut siapa bab dosa perut kan, jaga perut. Maknanya perut tu kena bagi 3. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, dan 1/3 untuk nafas, nyawa. Kita ni gomo bahan kau makanan ni. Untuk makan maka siapa kau air tak boleh bubuk, nak nyawa pun tak boleh. Lemah. Ada. Lepas tu akhirnya kesannya nyakit. Lepas tu Nabi sebut halakal mutanatti'un. Punuh, gosok, musnah orang yang berlebih. Jadi kita boleh rasa nikmat makan bagi 3 ni setelah berumur. So jadi orang tua. Masa muda mula kau tak muda juga. Masa muda mula kuat sepinggan rugi habis, talak buat habis makan. Kena nasi arak mula habis. Tapi bila kita meningkat umur, banyak penyakit ni rupanya memang nikmat kita makan. Betul cara sekepar yang makan. Sekepar. Rupanya kenyang kita makan sekepar yang nasi. Sekali makan. Lepas tu kat minum air. Lepas tu kita simpan untuk nafas nyawa kita. Rupanya kita makan gitu tu memberi kesihatan kepada kita. Memberi kerehatan. Nak beribadat pun sedap. Kalau cuba terang makan banyak sana, bukan setakat lemah tak ada nyawa, nak ibadat pula tak cakap tak orang. Kemudian mai mengatur macam-macam. Jadi maknanya yang Nabi sebut halakal mutanatti'un ni masuk semua sekali. Itu masuk dalam percakapan, amalan kita dan perbuatan kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, iyyakum wat-tanattu'. Bina sama juga ni. Iyyakum wat-tanattu', iyyakum wat-ta'ammuq, wa 'alaikum bil 'atiq. Berjaga-jagalah kamu dari perbuatan mencari-cari sesuatu yang mendalam sifatnya dalam agama dan berlebih-lebihan di dalam sesuatu urusan. Berlebih-lebihan saya tak boleh. Berjaga-jagalah kamu dari perbuatan menyelidik tentang sesuatu yang tidak bermanfaat, dan hendaklah kamu berpegang kepada apa yang telah dipegang oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kita tak boleh kita berlebih-lebihan. Para sahabat radhiyallahu anhum telah menahan diri mereka dari banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga amatlah menggembirakan mereka sekiranya orang-orang Arab dusun, yakni orang Arab Badui, orang Arab kampung, datang bertanya sesuatu masalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak tanya sendiri, tak berani, dia taat kepada Nabi. Jadi Nabi sebut apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kita sekali para sahabat radhiyallahu anhu. Tapi tak boleh dia tengok orang Badui mari, orang Badui muka dia tak tahu. Dia tidak. Tak pernah, tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari tanya. Apabila mereka ni bertanya, maka gembira para sahabat ni, dia kata dia boleh tupai pertanyaan. Dia ditanya oleh orang Arab baru tadi. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab soalan-soalan mereka, sedangkan para sahabat tersebut mendengar soalan dan jawapan itu serta memahaminya. Jadi ada faedah juga lah. Orang Arab baru ni bertanya macam-macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari perbuatan menyelidik tentang sesuatu perkara yang tidak perlu, ialah menyelidik tentang perkara-perkara ghaib yang kita diperintahkan untuk beriman dengannya dan tidak dijelaskan kaifiatnya, lantaran ia akan menyebabkan kehairanan dan syak wasangka serta berkemungkinan menjurus kepada pendustaan terhadap perkara-perkara ghaib itu. Ibnu Ishaq berkata tidak boleh bertafakkur tentang pencipta dan tidak juga tentang makhluk mengenai perkara yang mereka belum dengar, seolah-olah bertanya dalam hubungannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Maksudnya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih
dengan memujinya. Surah Al-Isra ayat 44. Bagaimana benda-benda itu bertasbih kepada Allah. Allah yang telah memberitahu bahawa tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Maka Allah menjadikan cara tasbih mereka sebagaimana yang dikehendakinya. Jadi ini contohlah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita semua benda ni bertasbih kepada Allah Ta'ala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Semua perkara bertasbih, makhluk Allah Ta'ala. Pokok, apa, binatang, apa, batu. Jadi dari segi kita pula, apabila kita dengar gini, maka kita dilarang untuk mendalami dia. Tanya lagu mana pokok tasbih, lagu mana burung tasbih, lagu mana batu tasbih. Dia cari pula tu. Dia cari, dia rekod sebagainya. Kalau Fir'aun dulu gitu juga, apabila Nabi Musa kata Allah Ta'ala fis sama, di langit tempat tinggi tu, dia buat tangga naik, suruh tentera dia rakyat jelata dia buat tangga tinggi. Aku nak naik tengok Tuhan. Kalau dia naik tinggi tak ada pun dia kata, nak cari Tuhan. Tak boleh maknanya kita mencari-cari perkara yang gaib ini. Ada banyak perkara gaib yang diajar oleh Nabi kita, yang diberitahu oleh Nabi kita SAW. Contohnya, di akhir zaman kita itu ni akan lahir ataupun munculnya Imamul Mahdi, Imam Mahdi. Tapi Nabi tak cerita bila, berapa hari bulan, tahun berapa. Tapi orang kita ni tak cerita tahun 2024. Sudah apa yang kita dah tentu dah. Benda yang tidak ada dalam ilmu kita, tidak ada dalam maklumat, tak perlu kita tentukan. Dan banyak lagi benda lain. Nabi Isa akan turun mana, lagu mana turun. Dia turun dengan kapal lah, dengan roket pun. Macam-macam ni. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Rasulullah SAW, sabdanya, ya'ti syaitan ahadukum fayaqulu, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kaza, man khalaqa kaza, hatta yaqulu man khalaqa rabbak. Faiza balaghu falyasta'iz billah wal yantahi. Isa ada bagi tu, dia tulis itu wali natihi apa tu. Sepatutnya wal yantahi. Itu fi'il amal. Wal yantahi, bukan wali natihi. Kalau baca wali natihi makna lain pula. Wal yantahi. Datanglah syaitan seseorang dari kamu dengan berkata, siapakah yang mencipta ini? Siapakah yang mencipta ini? Syaitan mari tanya ayat tasbih ke kita dah. Sehingga ia bertanya, siapakah yang mencipta Tuhan kamu? Maka jika pertanyaan itu ditanya oleh syaitan, hendaklah berlindung dengan Allah dan berhenti daripadanya. Kalau siapa dia duduk main di kepala kita, siapa cipta Allah, siapa cipta Tuhan, kita pun bertawuz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, minta jauh daripada syaitan. Dan berhentilah cukup, tak payah tanya dah siapa situ sekali dah. Telah dikuatkan oleh Muslim sabda Nabi SAW, la yazalun nasu yas'aluna hatta yuqala haza Allahu khalaqal khalq, faman khalaqallah, faman wajada min zalik falyaqul amantu billah. Kita pun habiskan dah 2-3 patah lagi. Maksudnya berterusanlah manusia itu bertanya sehingga dikatakan Allah telah menciptakan makhluk. Oleh dia kata haza Allah khalaqal khalq, dikatakan Allah telah mencipta makhluk, faman khalaqallah, maka siapakah yang telah mencipta Allah? Ini persoalan-persoalan yang tidak sepatutnya. Barang siapa berhadapan dengan keadaan semikian, hendak berkata aku beriman dengan Allah. Kita kata amantu billah, aku beriman dengan Allah. Jangan kita tanya kita dah. Kemudian faedah hadis. Hadis ini menegaskan supaya mengikuti segala perintah yang difardukan dan sentiasa menjaga hudud, yakni batasan Allah, menjauhi larangannya dan jangan mencari-cari apa yang didiamkan oleh Allah, kerana ia merupakan rahmat untuk manusia. Jadi habislah bincang kita kaitan dengan hadis 30 ini, batasan-batasan Allah dan perkara-perkara yang diharapkannya
InsyaAllah kita akan sambung khususnya pada hadis yang ke-31, iaitu hakikat zuhud dan hasilnya. Jadi dalam ini kita akan tengok bagaimana yang dimaksudkan dengan zuhud adalah hadis yang ke-31 ini. Sebab kadang-kadang ramai orang silap faham dengan pengertian zuhud itu. InsyaAllah kita akan bincang pada minggu yang seterusnya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la madrudan wa la mahruma ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.